Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah. Saya sekali lagi diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Untuk kali ini kita kongsikan bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 37. Jadi bagi sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang nak tengok di Al-Quran, jadi silakan ke halaman 6. Boleh buka muka surat 6 insya-Allah dan lihat serta baca bersama-sama. Bagi yang pertama kali bersama, jadi saya perkenalkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang nak memperbaiki Al-Quran secara bersemuka, boleh hubungi kami, ataupun yang ingin belajar mengaji Al-Quran tetapi jauh daripada pusat pengajian kami, boleh layari www.cepatquran. InsyaAllah bagaimana untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas. Baik, sebelum kita mulakan, seperti biasa pengerasnya kita minta sahabat-sahabat menekan button share. Kita tekan button share dahulu. Jadi insya-Allah kemudiannya nanti kita harapkan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Baik, kita teruskan pada bacaan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pastikan a dan ain itu, al-hamzah dan ain itu disebutkan dengan jelas perbezaannya. Ain, makhrajnya di sini, di tengah kerongkong ini. Au. Manakala hamzah di bawah pangkal kerongkong ini, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu bacaannya. Insya-Allah kita lihat terus ayat yang ke-30. Wa iz di hujung lidah. Wa iz qala rabbuka lil, jangan baca lil. Lam dari bawah bunyi li. Ramai orang baca le. Bila bertemu lam lil, sebenarnya bacaannya yang betul ialah lil. Lil mala, dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ikatiin, didengungkan 2 harakat. Di situ wajibul gunnah. Inni, baru masuk ni. Jangan baca inni ja, tak betul. Yang betulnya inni, baru masuk ni. Ja'ilu, ikhfa di situ. Lu, asalnya ja'ilun. Ja'ilun, tapi bila bertemu fa jadi ilun dengan kadar panjang 2 harakat. Fil ar, ra di situ menjadi tebal. Di khalifah. Jadi ta marbutah, bila kita waqafkan kita tukarkan kepada ha. Di situ ada waqaf sili. Jadi untuk memudahkan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, jadi kita berhenti di situ. Baik, dengar dan ikut bersama-sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Boleh diharapnya penjelasan tersebut jelas. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa kita panjang-panjangkan dengan menekan button share, insya-Allah. Itu saja permohonan daripada saya. Selain daripada itu, boleh tak supaya saya lebih bersemangat? Sahabat-sahabat berikan heart dan juga thumbs up kepada saya, insya-Allah. Diharapnya thumbs up dan heart itu mengalir sekarang ini kepada saya seperti mana air yang mengalir di belakang saya.
Baik, kita lihat ayat seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca balik daripada awal ayat 30 hingga 37 surah Al-Baqarah ini. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu. Baik, sebenarnya ada sahabat-sahabat yang tengok ayat ini nampak pendek, nampak kecil. Jadi boleh buka Al-Quran. Boleh buka Al-Quran, ya. Buka surah 6, surah Al-Baqarah. Karena biasalah ayat Quran ni tak semua sama panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau kadang kita nak besarkan, dia tak sempurna masuk ke dalam skrin itu. Jadi itu ada yang besar kecil, tapi insya-Allah kalau ada pakar-pakarnya yang boleh bagikan kita nasihat, insya-Allah boleh berikan kepada kita nasihat nanti macam mana untuk kita lakukan. Kalau kita nak besarkan semua, nanti sahabat-sahabat tak nampak saya pula. Kalau nampak ayat saja nanti tak tahu macam mana gurunya membaca. Tapi boleh saja, boleh saja. Insya-Allah lah, kalau ada di antara kalangan sahabat-sahabat ini yang pakar dalam bidang IT yang boleh memberikan nasihat insya-Allah kepada kami, insya-Allah boleh hubungi kami. Baik, kita lihat ayat ini. Qalu qa dua harakat. Lu dibacakan 4 atau 5 harakat. Antaj ada qalqalah di situ, qalqalah sughra. Antaj'alu aina alu fiha ha mai di situ hukumnya idgham bi gunnah. Asalnya man yuf, tetapi dah tak bunyi man lah. Kalau kita bunyi man yuf itu jadi bunyi jelas, bunyi izhar. Di situ jadi bunyi idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Mai dengan kadar panjang 2 harakat. Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Saya waqaf di situ. Hamzah bila diwaqafkan di situ dia diberikan tanda mati mendatang. Jadi bunyinya dima. Jangan bunyi dimak jadi huruf kaf. Kalau dima bunyi huruf ain. Hamzah dima. Ya, insya-Allah sahabat-sahabat. Kemudian boleh terus ibtida' pada wa nah ha pedas. Wa nahnu nusabbihu bihu ha pedas lagi, biham ha pedas lagi. Kemudian di situ izhar syafawi, bunyi saja ham terus masuk. Dika wa nuqaddisu lak ada hamas di akhirnya, ya. Baik, cuba dengar sekali lagi dan ikut. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Baik, itu kalau saya pilih untuk waqaf pada dima. Kalau yang sahabat-sahabat nafasnya bagus, nak baca satu ayat itu lebih baik. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kalau pilih untuk wasal dima awanah. Jadi jangan pula bunyi dima awanah. Sebab apa? Hamzah itu dia ada baris dia tersendiri. Jadi bunyi dima 4 atau 5 harakat di situ. Ya, mak wajib muttasal. Kemudian terus ambil awanah gitu, insya-Allah, ya. Bagaimana sahabat-sahabat mengikut kemampuan masing-masing. Ada yang nafasnya bagus, nak baca satu nafas silakan. Kalau tidak, berhenti pada dima itu. Baik. Sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa share, ya. Panjang-panjangkan ilmu ini. Semoga Allah memberkati usaha kita menyebarkan ilmu Allah ini. Semoga sama-sama kita mendapat pahala, insya-Allah, berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Qala inni di
situ didengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Ni dibacakan 4 atau 5 harakat. A'lamu ma la ta'lamun. Ain itu ya. A'lamu ma la ta'lamun. Jangan bunyi ta. Kalau ta itu hamzah. Kalau tak itu kaf. Ain ta'lamun gitu ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang seterusnya. Ain sekali lagi. Hamzah pula. Jadi kita kena otak, sebab itu baca Al-Quran ni menjadikan otak kita cergas. Sebab dia mengubah-ubah dengan sangat cepat. Daripada ain nak bawa ke makhraj hamzah. Kemudian kita nak kena tengok yang mana nak kena dengung, yang mana tak boleh dengung. Jadi otak kita berfikir pantas. Itu bagusnya. Kalau anak-anak kita itu pembelajarannya kurang bagus, galakkan mereka banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, insya-Allah akan menjadikan sel-sel otak itu bersambung dengan cepat. Jadi insya-Allah untuk kita jugalah jadikan ia sebagai amalan. Jadikan bacaan Al-Quran ini sebagai amalan rutin kita, insya-Allah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ jangan luas begitu. Ma'an kullaha, bukan ha gitu, tak mau. Ha gitu ya. Kemudian su di hujung lidah. Di situ didengungkan 2 harakat, hukumnya wajibul gunnah. Baru masuk ma'aradahum. Jangan baca sum'aradahum, salah, kerana tak dipanjangkan. Dia wajib dipanjangkan di situ. Nama hukumnya wajibul gunnah. Wajibul gunnah ataupun wajibul gunnah. Ya, kita wajib dengung di situ. Kemudian summa aradahum alal, bunyi zahum terus masuk alal, di situ izhar syafawi. Alal malaikati faqala di situ iqlab, bunyi hamzah bertemu nunnya tak jadi an lah, jadi mim yang nipis, bibir itu sekadar bersentuhan sedikit saja. 2 harakat. Bi'uni bi asma'i haula'i ikhfa 2 harakat. Kun ikhfa 2 harakat. Tum izhar syafawi, bunyi saja tum terus masuk. Sadiqin. Boleh, insya-Allah. Sekali lagi dengarkan. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Jadi saya waqaf pada bi'uni, kita ibtidak balik. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Boleh, insya-Allah sahabat-sahabat ya. Jadi kita lihat ayat yang seterusnya. Qalu sub ada pantulan di situ, khakhala surah. Jangan baca subha, tak betul. Bacanya yang betul subhanak, ha pedas ya. Jangan baca subha, tak betul. Yang betulnya
nakala ain dari bawah bertemu lam. Malana dibacakan 4 ataupun 5 harakat. Di situ mad jaiz munfasal. Jangan baca illa. Ramai orang baca illa. Bukan illa tapi illa. Hamzah dari bawah bunyi i, bukan bunyi a. Ya? Bila bertemu lam, illa ma 'allamtana. Bunyi saja lam terus masuk tanah. Di situ izhar syafawi. Sekali lagi. Kemudian kalau pilih waqaf di situ, ambil terus wajibul ghunnah. 2 harakat di situ, dengungkan. Ikhfa di situ 2 harakat. Tal'ali 2 harakat. Mulhakim. Mulut tutup rapat, huruf mim. Baik, cuba dengarkan sekali lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 30 hingga 37. Kita lihat satu persatu ayat dan kita cuba melihat setiap sendi huruf-huruf itu bagaimana ia bersambung. Ya, insya-Allah. Baik, kita terus ayat seterusnya. Sebelum itu, boleh tak sahabat-sahabat, supaya saya lebih bersemangat, berikan saya hat sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada Al-Quran. Baik, ya. Terima kasih yang memberi. Terima kasih yang memberi. Semoga Allah membalas jasanya. Dan juga saya minta sahabat-sahabat, jangan lupa, yang mana yang bersama dengan saya ini, tolong tekan button share sekali. Dan kalau boleh saya tahu daripada mana sekarang ini, sahabat-sahabat. Saya berada di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Sahabat-sahabat berada di mana sekarang ini? Baik, sebelum kita teruskan ayat seterusnya, suka saya maklumkan, bermula daripada awal pagi tadi, saya telah buat satu pengenalan tentang insya-Allah pagi dalam pukul 7.30 insya-Allah kita akan buat live. Kalau Allah berikan saya kesihatan, saya akan buat live bersama-sama berbual bicara santai tentang kandungan isi buku La Tahzan yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak bersama-sama dengan kita, jadi boleh ikuti live pukul 7.30 pagi insya-Allah, untuk mendapatkan sedikit sebanyak pengubat hati yang gelisah, pengubat hati yang resah. Jadi insya-Allah seperti biasalah, manusia ini tidak lari daripada permasalahan, sama ada permasalahan kewangan, ahli keluarga, kesihatan dan sebagainya. Jadi insya-Allah di dalam buku tersebut kita akan sama-sama mencari pengubat hati bagi hati-hati yang bersedih, hati-hati yang lara. InsyaAllah sama-sama kita memberikan cahaya yang lebih bersinar kepada hidup kita, supaya kita lalui hidup ini dengan penuh kegembiraan insyaAllah, dan menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang berhajat insyaAllah boleh bersama menonton live tersebut pukul 7.30 pagi. Juga saya nak tanya pendapat sahabat-sahabat, sebab ada permintaan daripada kita untuk kelas kita, live kita siang hari ini. Jadi ada yang tanya, Ustaz boleh tak buat pukul 5.30 petang? Sekarang kita bersiaran dalam pukul 3 suku ataupun 3 kadang terlewat sikit, biasalah kita buat live ini kadang dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi bagi sahabat-sahabat, minta bagi komen tak? Boleh bagi komen tak? Jadi yang mana yang lebih ramai permintaannya? Pukul 5.30 petang ke ataupun sekarang ini? Time macam tadi kita mula itu. Sebab bila kita mula lewat itu, mungkin ada ramai lagi kawan-kawan kita yang masih berada di pejabat, mungkin dapat bersama dengan kita. Jadi insyaAllah minta bagi komen di bawah. Waktu mana yang sesuai untuk siang hari? Untuk siang hari. Untuk belah petang lah, belah petang. Sama ada pukul 3, 3.30 ataupun pukul 5 ke 5.30, begitu yang terbaiknya insyaAllah. Baik, kita lihat ayat ini.
Qala ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Adamu, iqlab di situ. Iqlab di situ, jangan lupa 2 harakat. Bi hamzah. Kemudian di situ ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi juga mim yang ringan dengan kadar panjang 2 harakat. Bi asma'ihim. Ihim, jangan baca ihim, bukan him tapi him, ya. Ha bawah bunyi hi, bila bertemu mim jadi him, jangan baca him. Kemudian bila waqaf di situ, kalau nak wasal itu lebih baik. Di situ ada waqaf sili, sad lam ya, itu sambung lebih baik. Tapi kalau ada sahabat-sahabat yang ada pernafasannya kurang bagus, ya, nak baca lebih daripada kita mengelak berhenti tak cantik, kita berhenti di situ. Kemudian wasal ibtidak balik pada falam, didengungkan 2 harakat, wajib al-ghunnah. Wajib al-ghunnah di situ jangan lupa 2 harakat. Ma jangan ma, tak menganga luah itu. Ma juga dibacakan 4 atau 5 harakat. Iqlab balik. Ada 2 kali iqlab tadi pada bihum. Sekarang ni kita jumpa ba'ahum. Iqlab di situ 2 harakat. Ba'ahum, kemudian ikhfa syafawi balik, mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba jangan lupa dipanjangkan juga 2 harakat. Iqlab 2 harakat, ikhfa syafawi juga 2 harakat. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen, ya, sebagai rujukan kita dan juga sahabat-sahabat kita yang mungkin akan bersama dengan kita sebentar lagi. Kemudian bunyi saja 2 harakat, terus masuk bi asma'ihim qala alam, bunyi saja lam, terus masuk aqul lakum, dan bunyi saja kum, terus masuk in. Di situ juga wajibul ghunnah 2 harakat, dengungkan. Ni dipanjangkan di situ. Majlis munfasal juga dipanjangkan di situ 4 atau 5 harakat. A'lamu ghai, jangan baca ghai tapi ghai maklin di situ, lembut, ya. Ghaibas samawati wal ard. Jadi ra di situ kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita Al-Quran waqaf di situ, perhatikan, di situ dia ra-nya mati, kemudian dad dimatikan kerana waqaf. Jadi kita baris atas hamzah, baris atas, lalu ra dulu, kemudian pergi ke tempat makhraj dad. Sebab dad di akhir, jangan berhenti wal ar. Wal ar itu tak betul. Kalau wal ar, dad tak ada. Dia kena wal ar. Last sekali dia mati di tempat dad, ya. Kemudian terus ibtidak pada wa a'lamu ma tubdu, tub ada qalqalah di situ, duna wa ma kun ikhfa 2 harakat, tum izhar syafawi, bunyi saja tum, terus masuk tak, ada hamas di situ, tak tumun. Baik, insya-Allah sekali lagi dengarkan. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Boleh si Allah sahabat-sahabat, ya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa in di ujung lidah. Qulna lil, jangan baca lil tetapi lil, ya.
mala dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikatis judu 2 harakat du. Li'a di situ 2 harakat. Dama fasajadu dibacakan 4 atau 5 harakat. Illa dia juga dibacakan 4-5 harakat. Ibli jangan baca ibli tak betul. Yang betulnya ibli, ada khalkhalah di situ. Li 2 harakat. Sa'aba sa nak ke a, jangan lambat ya. Kemudian ba bunyikan 2 harakat terus masuk. Wastak ada hamas di situ. Barawaka naminal nak ke minal, itu kadang orang terlambat dia baca wakana minal, bukan naminal tapi wakana minal kafirin, begitu insyaallah ha. Firin. Baik, kita dengarkan sekali lagi sahabat-sahabat ya, dengar dan ikut bersama-sama, jangan hanya melihat dan mendengar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi kalau saya waqaf di situ, saya ambil balik fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah kita teruskan ayat dan seterusnya. Sebelum itu yang baru bersama kita, pengerasnya seperti biasa insya-Allah, tekan button share insya-Allah, panjang-panjangkan ilmu ini agar kita bukan saja mendapat pahala sedang belajar menuntut ilmu, tetapi insya-Allah kita juga mendapat pahala berkongsi ilmu yang dipanjangkan. Dengan hanya menekan button share, dengan hanya sekali tekan, insya-Allah pahalanya berterusan mengalir seperti mana air sungai yang mengalir. Baik. Wa qulna ya dibacakan 4 atau 5 harakat. 2 harakat. Tengok mulut saya. Jangan hamzah balik atas. Bunyi 2 harakat begitu saja. Damus mim baris depan terus naik di atas sin yang bertanda sukun. Kun dan saya itu izhar syafawi. Bunyi saja kun terus masuk di situ hukum ikhfa 2 harakat, nun mati bertemu ta, jangan bunyi an, kalau an jadi izhar ya. Tawazau jangan wazau, kalau baca wazau tak boleh ya, tak betul, dia kena wazau jukal jannah. Kalau saya waqaf di situ ta marbutah bertukar menjadi ha. Baik, untuk memudahkan kita waqaf di situ, terus ambil pada ibtidak pada wa kula minha ragadan, bunyi dan terus masuk hai, sebab apa di situ izhar syafawi, izhar halqi, maafkan saya, izhar halqi di situ, bunyi dan terus masuk hai. Jangan baca hai, tak betul. Jangan baca hai, itu tak betul ya. Yang betulnya hai. Su di hujung lidah. Sushi gitu hamzah. Dengan syi ataupun syik, ramai di tempat-tempat beginilah. Ini mengikut pengalaman kita lah. Ramai orang kadang melakukan kesalahan dan kesilapan pada tempat-tempat yang saya bagi tahu ini. Kemudian tuma jangan tuma, jangan ngangan luas ya, saya bagi tahu dah tadi. Kemudian wala taqa ada khalkhalah di situ. Jangan baca taqraba tapi taqraba, wala taqraba ha jangan ha gitu, tak mau ya. Huruf hijaiyah ni tak perlu nganga mulut dengan luas ya. Hadhihi zi di hujung lidah.
hadhil, ha baris bawah terus naik di atas lam, terus naik di atas shin yang bersabdu. Di situ alif lam syamsiah, ya, alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Hadhihi syajarata fataku, syajarata fataku, semua tu satu harakat. Sya satu, ja satu, ra satu, ta satu, fa satu, ta satu. Jadi jangan kita ada terpanjang pendek. Semuanya satu tempo dia. Syajarata fataku, ku je kembali dua harakat. Kemudian dua harakat. Minadh-dhalimin. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat dengarkan sekali lagi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Baik, kalau saya waqaf di situ, saya ambil balik. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat. Dan kita teruskan. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik. Fa'adhallahu mimbar atas tu terus naik di atas shin. Di situ alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini, jadi di situ alif tak dibunyikan, hamzah wasal tak dibunyikan, lam tidak dibunyikan. Ada 3 huruf silent di situ. Yang minta ada sahabat mungkin yang tolong tulis di ruangan komen. Jadi mimbar atas terus naik di atas shin yang bertanda syaddah ataupun sabdu, ya. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ jangan syai, jangan baca syai tapi syai. Syaitanu anha, kemudian فَأَخْرَجَهُمَا dengungkan di situ 2 harakat. Makana fi. Baik, kalau kita waqaf di situ. Kalau nak sambung mimma kana fihi wa qul, hi wa qul. Jadi kena cepatlah di situ, jangan pula lambat. Kalau kita pilih untuk wasal, kalau kita pilih untuk waqaf fi, gitu ya. Baik, kemudian kalau waqaf ambil balik ibtidak pada wa qulna, terus nun beratas naik di atas ha. Bitu ta ti tu. Jangan baca bitu jadi huruf ta nanti. Kemudian ba'dukum bunyi saja kum terus masuk li ba'din adu. Baik, kalau pilih untuk waqaf, adu, tekankan. Jangan adu. Kalau kita baca li ba'din adu, tak betul. Dia, sebab apa? Waw itu bersabdu. Tekankan adu. Tekankan begitu ya. Itu kalau pilih untuk waqaf. Kalau pilih untuk sambung li ba'din adu walakum, begitu ya. Jadi hukum idgham bi gunnah lah di situ. Baik, tapi untuk memudahkan saya waqaf. Kemudian ibtidak balik pada walakum fil ardi mustaqarrun. Di situ idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Wa mata'un, bunyi dia on izhar halqi terus masuk ila hin. Boleh insya-Allah sekali lagi sahabat-sahabat dengar dan ikut bersama-sama. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, jangan lupa menekan button share, panjang-panjangkan ilmu ini. Itu saja permohonan daripada saya. Yang bersama dengan saya ini, kalau boleh tolong tekan button share seorang sekali, insya-Allah kita panjang-panjangkan. Kita panjang-panjangkan ilmu Allah ini, insya-Allah. Supaya urusan kehidupan kita, saya doakan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di Cepat Quran ini, Allah permudahkan urusan hidupannya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita teruskan. Fantalaq, lam dari atas terus naik di atas qaf yang bertanda sabdu. Fantalaqqa, dibacakan 4 ataupun 5 harakat. 2 harakat. Damumir, di situ idgham bila gunnah. Asalnya min rabbihi, tetapi jangan pula kita baca min rabbihi, di situ jadi idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Mir rabbihi, mir rabbihi. Hi dibacakan 2 harakat. Kalimatin, di situ jadi ikhfa. Asalnya kalimatin, tapi bila datang fa jadi hukum ikhfa, jadi tin dengan kadar panjang 2 harakat. Fataba alaih, alaih, jangan alaih, jangan baca alaih tapi alaih, boleh ya? Baik. Kemudian ada waqaf jaiz di situ, ada tanda jim kecil di situ, boleh waqaf, boleh sambung. Kalau pilih untuk sambung, alaihi innahu. Kalau pilih untuk sambung, kalau pilih untuk waqaf, alaih. Berhentikan itu dengan diakhiri dengan makhraj ha, sambung balik pada in, didengungkan wajib al-ghunnah 2 harakat. Nahu huwa tawwa, waw naik terus di atas ta yang bersabdu, dan ta balik atas, naik di atas waw yang bersabdu. Jadi huwa tawwa, huwa tawwa. Kemudian ba baris depan terus naik di atas ra yang bersabdu. Burrahim. Ha pedas ya, jangan baca burrahim tetapi rahim, rahim. Dan mulut ditutup rapat, menyempurnakan bunyi mim. Sekali lagi dengarkan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik, sebelum itu maafkan kita berhenti di situ. Ayat kita yang terakhir. Sebelum kita membaca balik daripada ayat 30 sehingga ayat yang ke-37. Boleh tak sahabat-sahabat, supaya saya lebih bersemangat, berikan saya heart dan juga thumbs up. Dan juga komen seronoknya cinta Al-Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Baik, insya-Allah sebentar lagi setelah di akhir kita baca ayat ini bersama-sama. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berhajat, ingin kami bantu belajar mengaji Al-Quran daripada asas untuk betulkan kembali makhraj-makhraj huruf, nak belajar balik 1 harakat, 2 harakat, nak belajar balik hukum tajwid, satu persatu secara tersusun dan sistematik. Biasalah kita baca ayat ini, kadang satu ayat 4-5 hukum ada, kadang hampir 10 hukum yang terlibat di situ. Jadi agak susah nak ingat satu-satu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik satu persatu, satu tajuk kita bawakan contoh sehingga boleh kuasai, kemudian kita bawa contoh yang lain. Jadi bagi yang berhajat untuk kami bantu, boleh komen di ruangan komen, nak jadi ahli cepat Quran. Apa yang sahabat-sahabat akan dapat? Sahabat-sahabat akan diberikan sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman buku asas dan tajwid yang dibimbing sendiri oleh saya. Dan kemudian kita akan berikan pilihan untuk sahabat-sahabat bertemu dengan kami. Ada waktu-waktunya, boleh buat appointment, bimbingan sepanjang hayat. Tidak ada yuran bulanan. Sahabat-sahabat jangan bimbang komitmen nak kena bayar setiap bulan berapa, setiap tahun berapa. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Hanya ada yuran keahlian sekali saja seumur hidup. Sekali sahaja seumur hidup. Boleh belajar sampai bila-bila insya-Allah.
Jadi bagi yang berhajat, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, untuk sama-sama kita bantu belajar mengaji Al-Quran dengan baik dan tepat, insya-Allah. Baik, kalau semua dah bersedia, heart pun sudah, thumbs up pun sudah, insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan isti'azah, dan kita mulakan daripada ayat pertama. Muka ayat pertama, ayat ke-30, maafkan saya, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha radan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah ولا تقربا
من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sikit sebanyak diharapkan perkongsian tadi dapat memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat untuk meningkatkan bacaan Al-Quran sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian dan dirahmati Allah. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi saya mengingati sahabat-sahabat yang berhajat untuk kami bantu membaca Al-Quran daripada asas, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, supaya dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman buku asas dan tajwid dan banyak lagi kelebihan-kelebihan sebagai ahli cepat Quran. Sebagai ahli cepat Quran, jadi sahabat-sahabat boleh layari www.cepatquran.com. Juga saya nak kongsikan, insya-Allah pagi esok seperti biasa pukul 7.30 pagi kita akan cuba mengupaskan orang kata apa, perbahasan yang pertama tentang buku La Tahzan, insya-Allah. Dan juga insya-Allah bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk kami bantu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat nak tahu kaedah macam mana yang kami gunakan. Kami gunakan kaedah Al-Barqi, satu kaedah yang cepat. Jadi selepas ini ada satu video ringkas durasi 2 minit, insya-Allah sahabat-sahabat boleh tonton untuk melihat bagaimanakah kaedah tersebut yang digunakan. Baik, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Fatihah TV. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba,
Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.